Fia Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita. Maka sehingga detik waktu ini Allah masih bagi kesempatan kepada kita untuk kita berada, berhimpun dan berkumpul dalam salah satu majlis ilmu. Mudah-mudahan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengisi ruang masa yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita, bagi mengisi ruang di antara maghrib dan juga isyak ni. Maka kita duduk sat dalam majlis ilmu, kita duduk seketika dalam taman-taman syurga untuk kita memberi suntikan rohani kepada hati kita, iman kita. Mudah-mudahan ianya sentiasa subur dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada dalam bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan banyak orang buat majlis maulid, majlis menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna bulan lain kita tak ingat kat Nabi dah. Nah, cuma bulan ni kita nak gandakan lagi untuk ingat kepada Nabi. Nah, bulan ni kalau boleh nak lebihkan lagi selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal pada hari Isnin, dan Nabi juga wafat pada bulan Rabiul Awal juga pada hari Isnin. Sebab itu sahabat yang namanya sahabat tu, yang namanya sahabat, sahabat Sayyidina Abu Bakar yang kita nak baca malam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi wafat, maka dia balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan antara soalan yang dia tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, hari ni hari apa? Sayyidatuna Aisyah kata hari ni hari Isnin. Maka dia juga berhajat untuk wafat pada hari Isnin, sebab sama hari dengan Nabi. Dan tak kala diambang sakaratul maut Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka lagi sekali dia tanya kepada anak-anaknya Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, hari apa hari ni? Ataupun wahai Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat hari apa? Kan? Dia duk tanya lagi, Nabi wafat hari apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka lagi sekali Sayyidatuna Aisyah kata, Rasulullah wafat hari Isnin. Dia kata, aku nak sangat wafat hari Isnin sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itulah sahabat kan, seboleh-bolehnya nak ikut Nabi, bukan sekadar hayat Nabi je, tapi sampai kepada
hari wafat pun nak sama dengan wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata kasih tu, yang kata sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tak bagi peluang tu pada Sayyiduna Abu Bakar, sebab dia tak wafat hari Isnin kan. Dia wafat hari apa? Dia wafat semua tunduk kan. Dia wafat malam Selasa. Hari Isnin habis dekat Maghrib, masuk Maghrib dah tukar Selasa dah. Jadi Selasa tu malam tu dia wafat. Kan, sikit je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jasadnya dikebumikan, disemadikan sebelum subuh. Walaupun dia teringin nak sama hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak dapat hari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak dapat. Allah bagi dia malam Selasa. Maka dia wafat pada malam tu dan disemadikan jasadnya sebelum subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan kita tengok ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana diambang ataupun saat hampirnya kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamanya kisah ni ada dalam kitab sirah. Di antaranya karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum. Kan kitab yang sudah pun diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Cuma tebal lah. Kan, tapi boleh katakan ada keseluruhan dalam tu. Cuma rajin dengan tak rajin lah nak baca kan. Kalau orang muda dulu dia rajin baca novel. Kan, novel sampai kuning. Punya duk baca tanda. Novel kan tebal, tapi pasal minat dia baca. Kita pun duk kata sayang kat Nabi, nak tahu tentang Nabi, nak kasih kat Nabi, tentu kita nak tahu cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak tahu, bila kita sayang, bila kita kasih, tebal tu bukan alasan pun untuk kita tak baca. Kita akan baca juga sebab kita nak tahu tentang kekasih hati kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang duk baca novel, orang nak tahu ending dia, kesudahan cerita tu apa. Dan punya orang duk pulun dengan novel sampai orang buat filem, buat drama pula nak bagi orang mudah faham. Tapi bagaimana usaha kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jalan kita buat untuk umat Nabi ni lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita, apa usaha kita untuk kita mengenali lebih lagi, mendalam lagi kepada satu insan yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Habibullah. Nabi seorangnya dapat gelaran ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengenali baginda Nabi lebih dekat dan lebih rapat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab sirah tu dia ada cerita sedikit mukaddimah pada malam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La maghrib awal isyak pun awal, 8.14 isyak dah. Kan, bila maghrib awal mula pun awal, jadi berhenti pun kena awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, dalam kitab sirah ada cerita apa, setelah waktu duha semakin meninggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Fatimah. Fatimah ni anak Nabi. Panggil Fatimah, mai. Nabi bisik kat Fatimah. Fatimah menangis. Panggil lagi sekali Fatimah. Fatimah mai. Nabi bisik kat Fatimah sesuatu. Fatimah tertawa. Sayyidatuna Aisyah melihat dari kejauhan, tetapi tidak kedengaran apa yang dibisikkan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Sebab tu lepas daripada tu dia tanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada kamu? Pertama, aku lihat kamu menangis. Kedua, aku lihat kamu ketawa. Maka jawab Sayyidatuna Fatimah, pertamanya ayahanda aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada aku bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat dengan sakit yang ditanggung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan wafat, siapa tak sedih tuan-tuan? Yang dibisik tu anak dia, anak Nabi. Nabi akan wafat dengan sakit yang Nabi tanggung sekarang. Nangis tak? Nangis. Kita pun kalau lah kita ni sallallahu ala Sayyidina Muhammad, satu orang anak, ayah kita panggil waktu tengah duk nazak, dia habaq kat kita, ayah ni rasa macam tak lama dah. Kita apa? Nangis. Naluri manusia biasa. Bahkan hati manusia ni keras macam mana pun, tapi bila main dengan mak ayah ni, kadang dia tak boleh pi, dia tak boleh lepas.
Dia akan menangis juga. Itulah Fatimah, puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menangis sebab dia sedar dia akan kehilangan satu insan yang dia duk tumpang kasih selama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hidupnya diwakafkan untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, kenapa kamu tertawa wahai Fatimah? Dia kata yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada aku bahwasanya aku adalah yang pertama akan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan keluarga Nabi. Makna lepas Nabi wafat, akulah orang pertama di kalangan keluarga Nabi yang akan mengikuti Nabi. Mula berpisah dah, tapi akan berjumpa pula di alam yang lain. Aku akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi habaq satu benda kat aku. Apa dia? Yakni Nabi kata aku akan jadi ketua penghulu wanita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Khabar gembira, basyiran, sonok gembira. Tu yang dia ketawa, walaupun tadi sedih, Nabi masih lagi nak ubat kesedihan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi habaq khabar yang gembira pada kali yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tak kala mana saat terakhir kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyandarkan Aisyah, sandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas ribaannya. Sebab itu dalam hal ni Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, di antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada aku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Pertama sekali, kena giliran rumah Sayyidatuna Aisyah. Nikmat dah, nikmat rezeki kan, isteri banyak, Nabi banyak isteri. Tapi hari kewafatan tu kena rumah Sayyidatuna Aisyah. Tu dia kata apa? Dia kata antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada aku, Rasulullah wafat di rumah aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kisah yang sahih. Kemudian dah wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah semasa dalam rangkulan aku, yakni di antara dada Sayyidatuna Aisyah dan leher Sayyidatuna Aisyah. Maknanya duk sandang pada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian antara nikmat lagi apa dia kata Sayyidatuna Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kumpulkan air liur aku dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya tuan-tuan, satu ketika tu tengah Nabi duduk nazak, Nabi duduk atas ribaan, tak sandang atas ribaan Sayyidatuna Aisyah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk satu orang namanya Abdul Rahman bin Abu Bakar, dan bersamanya ada kayu sugi. Bersama dia ada kayu sugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar, dia tengok kayu sugi tu. Maka Sayyidatuna Aisyah tanya, adakah wahai Rasulullah, kamu nak ke bersugi, kamu nak kayu sugi ke? Sebab Sayyidatuna Aisyah duk rasa macam Nabi nak. Nabi tengok, Nabi perhati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi bagi isyarat menandakan Nabi nak. Sayyidatuna Aisyah minta dekat Abdul Rahman bin Abu Bakar kayu sugi tu, nak bagi kat Nabi. Kerah kayu sugi tu. Ayah-ayah ke ibu-ibu kan guna kayu sugi, dia tahu kan, tak guna lagi, dia kerah kan, dia kena lembutkan dulu. Nabi mana larat dah nak lembutkan kayu sugi waktu tu ibu-ibu. Nabi tengah nazak. Nabi ni dia ambang sakarat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Fatimah dia tengok ayahanda dia sakit pada waktu tu, dia kata apa kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah deritanya ayahanda pada waktu tu. Nak abang kata sakitnya ayahanda, manaan sakit pada waktu tu. Ni Fatimah dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hak tengok tu dia kata sakit. Orang hak tengok kata sakit. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang tanggung? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa bila Sayyidatuna Fatimah kata macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahandamu selepas daripada ni.
Tak ada dah, inilah sakit yang terakhir. Inilah penderitaan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masih lagi terasa bias sakitnya. Rasa bias sakit Nabi duk tanggung ni sebab makan daging kambing di Khaybar dulu ni, yang dalamnya ada racun. Nabi diracun. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Habibullah, kekasih Allah, Allah bagi ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena racun dan sakit tu Nabi sangat rasa ketika mana diambang sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kata, sekarang tibalah masanya aku merasakan bagaikan hendak terputus urat leher aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan racun ni. Sakit tak tahu nak abang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu nak abang. Bila kita sirah cerita macam tu, Nabi kata, bagai nak putus urat leher aku ni, kata Nabi, sakit kesan daripada racun yang pernah aku makan daging dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kita hari ni yang duk bawa Islam pun orang uji kena sihir apa semua. Rupanya Nabi tanggung awal lagi daripada kita. Nabi tanggung lagi awal. Nabi tu kekasih Allah. Kalau Allah tak izin tak jadi kot. Kekasih Allah. Tapi Allah bagi benda ni kat Nabi sebab Allah nak ambang orang yang bawa Islam ni, orang yang sampaikan dakwah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tetap akan ada ujian. Sebab itu kita kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bawa kebenaran, orang yang ajak kepada kebaikan, pasti ada ujian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam 3 Abu, pertama Abu Lahab, kan? Abu Lahab. Abu Lahab siapa tak kenal, sehingga dalam Quran ada satu surah khusus untuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan surah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca kena baca bagi jadi Arab, macam Melayu Jahanam. Dok baca tabbat yada tu Melayu. Tabbat yada jadi imam pula pakai jam orang belakang. Kan? Tabbat yada. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Tu kata Abu Lahab pasal dia buat kat Nabi. Maka Allah letak dalam Quran satu surah Al-Masad, ataupun orang panggil surah Al-Lahab. Sampai kiamat orang duk baca surah ni. Bukan kata dia aja Allah binasakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan Allah juga binasakan apa yang dia usahakan. Harta dia Allah binasakan. Sayasla naran zata lahab. Dan dia kata Allah akan dibakar sayasla naran za. Dia akan dibakar oleh api neraka yang marak menjulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka takut dah. Api duk marak menjulang. Allah kata ni nak bakar siapa? Abu Lahab. Dia seorang dak, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia yang dok tolong dia, yang dok sepakat dengan dia atas muka bumi dulu ni, dok sakitkan Nabi, dok buat macam-macam kat Nabi. Isteri dia pun sama, kata Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablum min masad. Ni dipintal, tali yang dipintal letak dekat leher dia. Tuan dunia ni hak buah tali kat tengkuk ni haiwan. Tuan dia dok tarik. Kalau orang kena seksa mana-mana tempat kan, kita tengok dalam TV kan, duk kena seksa berantai kat tengkok lah apa semua, tu baru dunia. Ni dah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ni Abu Lahab ni dia sayang dekat Nabi. Dia sayang sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, ataupun sebelum diangkat menjadi Nabi. Ibu-ibu ya tengok bagaimana saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia yang paling seronok dengan kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Kan? Antara manusia yang paling seronok dengan kelahiran Nabi Abu Lahab.
Bila hamba wanita dia mai habaq dekat dia, mai khabarkan kepada dia tentang kelahiran Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan aku, Aminah sudah melahirkan anak lelaki, yakni anak menakan dia. Sebab dia seronok, maka dia bebaskan Suwaibah Al-Aslamiyah ni. Bebaskan Suwaibah, tanda dia seronok, dia gembira, dia bebas Suwaibah. Ingat, senang nak bebaskan hamba. Sebab dia seronok, dia gembira, dia bebaskan Suwaibah Al-Aslamiyah, dan dia suruh Suwaibah pergi susukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi disusu oleh Aminah, ibu Nabi Aminah kan, kemudian disusukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dia kata telah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, cerita ni duk ada ni, yang kadang-kadang kita sebut dalam majlis ada orang mangkit keluar, dia tak setuju. Dia tak setuju, dia kira bid'ah. Dia kira bid'ah macam nak sebut maulid ni Ada orang kata bid'ah. Bagi mereka bid'ah tu semua dalalah, sesat, finnar, dalam neraka. Bagi mereka lah, kan. Cuma lah ni lah duk dengar kata boleh dah sebut maulid Nabi ni. Bagus kan. Cuma dia tambah, dia kata dengan syarat kita sebut maulid Nabi ni tak ada benda yang lara, tak ada benda yang haram Memang lama dah duk buat pun. Ada kita sebut maulid Nabi mai duk panggil artis-artis, penyanyi rock mai duk nyanyi lagu rock depan ni, mai duk anggut kepala ya sampai tak ingat dunia dah. Tak ada. Ada duk panggil Melina akan menyanyi dangdut mai kan. Kan, mai duk menyanyi dangdut duk gelek cantik depan ni. Ada? Tak ada. Kalau ada, kopiah lipat bulan buket. Sagi cerita lain. Kan, tak panggil pun dia mai. Memang kita duk buat maulid cara tu dah. Bila buat maulid, duk buat tazkirah, duk buat ceramah, duk habis sangat nak berhibur pun qasidah yang ada syair, yang ada selawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sangat nak ada juga hiburan, panggil nasyid mai. Tak pernah lagi lah duk panggil hak merapu-merapu macam dikatakan tadi ni. Kan maknanya selama ni kita buat boleh tak? Boleh. Dan yang kata boleh tu pula bukan kecil-kecil ulama punya duk kata boleh tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara yang kata hukum dia harus, kan dalam fiqh ada 5 hukum kan. Salah satu dia harus. Harus ni makna dia apa? Harus maknanya boleh kan? Boleh buat. Melayu kata boleh, harus. Dan dihukumkan bid'ah hasanah. Antara ulama yang mengatakan, yang menyatakan keharusan, hukum dia harus dan termasuk dalam bid'ah hasanah, di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti, di antaranya Imam Ibnu Hajar, di antaranya yang meninggal dunia baru ni kan, almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ni antara nama selalu dengar ni ulama-ulama antara bangsa yang dunia iktiraf keilmuan mereka. Mereka kata hukum sambut maulid Nabi itu harus, bid'ah hasanah. Tuan-tuan nak dengar hak mana? Ibu-ibu nak dengar hak mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terang ulama-ulama ni dia kata boleh sambut maulid Nabi, tak salah pun, bid'ah. Ya bid'ah tapi hasanah, bukan dalalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita piduk kata tak boleh. Sebab tu kalau orang tanya kita, dia jawab tak boleh dengan tak tahu, dia tak sama. Jawab apa hukum sambut maulid Nabi, saya tak tahu kan, tanya ustaz lain lah. Tapi kalau orang tanya apa hukum sambut maulid Nabi, tak boleh. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak boleh. Jadi hukum tak boleh, boleh jadi haram. Boleh jadi makruh kan. Sebab tu jawab tak tahu tak apa lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berjawab tak boleh. Jadi tengok, maka dalam Sahih Bukhari
kata Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dan Sahih Bukhari bahawa telah diringankan azab bagi Abu Lahab setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah ringankan azab dia. Sebab apa? Sebab dia membebaskan hamba perempuannya Suwaibah yang telah mengkhabarkan tentang kelahiran Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia seronok, dia gembira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hafiz Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi, antara salah seorang ulama yang mengharuskan sambutan Maulid Nabi juga. Dalam syair dia kata, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhalladan. Kan dia kata dalam syair, bukan hadis ini syair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, jikalaulah si kafir yang telah didatangkan cercaan ke atasnya di dalam surah Al-Masad. Siapa tadi? Abu Lahab. Bitabbas yadahu fil jahim muqalladan. Yakni Allah celakakan kedua belah tangan Abu Lahab. Dan dia ni dalam syair ni Syekh kata apa? Fil jahimi mukhalladan, dia kekal dalam neraka jahim. Sebab dia tak beriman dengan Nabi, tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia pak menakan Nabi, keturunan Nabi lah kan, pak menakan Nabi, tapi tak beriman. Tengok Nabi depan mata dia sendiri, tapi dia tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak dikategorikan sebagai sahabat. Pun begitu, tengok lagi apa dia kata. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmadan. Kemudian dia kata, sesungguhnya diberikan minuman pada tiap-tiap hari Isnin bagi meringankan azabnya kerana bergembira dengan kelahiran Ahmad dan Muhammad. Hari Isnin Allah ringankan azab dia. Maka ada ulama duk cerita ke kita, antara bagi minum tu macam mana, isap ayak daripada ujung jari ya. Tu pun rasa Allah tak tahu nak abang lah, kira ringan dah tu, boleh ringan sikit dah, tidak duk kena siksa. Hari Isnin Allah ringankan, bagi dia minum, bagi minum sikit je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rasa ringan dah, sebab dia seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Isnin tu. Maka kata Al-Hafiz Syamsuddin lagi, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Maka apakah pula sangkaanmu terhadap satu orang hamba yang seumur hidupnya bergembira dengan Ahmad? Apa sangkaan tuan-tuan ibu-ibu sekalian, satu orang hamba yang seumur hidup dia bergembira, seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari Isninnya dah, seumur hidup seronok dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronok dia Nabi lahir atas muka bumi ni dan dia dipilih jadi umat baginda Nabi. Dia seronok, seumur hidup seronok. Wa mazanna, apa sangkaan kamu? Abu Lahab sehari je tu pun Allah ringan dah azab dah. Kita hak sentiasa seronok ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana ibu-ibu ya ayah sekalian? Tambah pula Nabi sebutlah hadis Nabi, Nabi akan syafaatkan umat Nabi, dan antara yang layak dapat syafaat daripada umat Nabi ni, kata Nabi, insyaallah Nabi kata, man mata min ummati, barang siapa yang mati dari kalangan umat aku, kata Nabi, dia mati dalam keadaan apa? La yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang ni insya-Allah Nabi usaha untuk bantu dia, untuk syafaatkan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh Nabi ke umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sayang atas dunia, sampai akhirat
Nabi bawa sayang ni kepada umat Nabi. Sampai akhirat Nabi duk tunggu umat Nabi ni, bukan tak dunia je. Ni sayang sampai akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita tak pernah tengok pun wajah ni, tak pernah tatap pun wajah Nabi SAW. Baik, Abu Lahab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia seronok dengan kelahiran Nabi. Sehinggalah dia mengetahui Nabi ni satu orang Nabi yang dilantik menjadi Nabi. Di situlah dia mula menentang Nabi. Senang cerita ni apa dia? Sehinggalah dia tahu Nabi SAW mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengajak kepada agama Islam lah. Cerita tentang Islam. Maka di situ dia mula tolak Nabi. Kita hari ni pun kalau cerita bab lain orang seronok dengar, tapi cerita bab Islam tak ada cerita lain lah. Dia tak suka dengar. Kan? Ni nak pilihan raya ni contoh kan. Mai hak parti duk cerita tentang Islamnya, dia kata habis depa ni naik habis tangan semua budung. Kan? Dia kata depa ni naik, dia kata habis kita bukan tak boleh menyanyi nampak? Dia punya takut Islam, takut padahal dia juga Islam. Nampak? Jam bunyi kita berhenti Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan jadi macam Abu Habdamoy. Kan? Jangan jadi macam Abu Lahab. Dia sayang Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dia sayang Nabi waktu Nabi dilahirkan. Dia sayang Nabi sebelum Nabi bercakap tentang Islam. Dia sayang Nabi, tapi bila Nabi cakap tentang Islam, dia tolak Nabi. Dia tak mau dah. Jangan macam tu. Kita pun kalau sayang orang, kena sayang sungguh-sungguh. Jangan main bila satu tahap orang tu kita buat salah, orang tu ambil tindakan kat kita, kita pun tak sayang kat dia dah. Lebih kurang Abu Lahab kau. Kan? Kalau tak kena dia sayang, kena atas diri dia, dia kata tak boleh pakai punya orang. Mana boleh kan? Dah salah kan? Tak faham lah. Itu jangan jadi macam Abu Lahab. Dak ustaz, dak dia mulut kan? Macam kita nak syurga, nak ustaz, nak. Tapi dia duk buat tu bukan amalan ahli syurga pun. Dia duk buat tu amalan ahli neraka. Tapi nak syurga, nak ustaz, nak. Tu kata mulut je. Bila nak syurga kena buat amalan ahli syurga lah. Jangan buat amalan ahli neraka walaupun kita tak mau neraka. Baik, satu Abu Lahab. Dua, Abu Talib juga buat menekan Nabi tumpang kasihnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan kerajaan Quraisy waktu tu tak berani nak sentuh Nabi. Susah hati dengan Nabi ni sebab dia ajak orang mentauhidkan Allah, tapi mereka tak berani sentuh Nabi, tak berani nak ambil tindakan atas Nabi. Sebab apa? Mereka hormat Abu Talib yang masih ada waktu tu. Mereka main jumpa Abu Talib. Abu Talib, tolong nasihatkan anak menekan kamu ni, suruh dia berhenti kerja dakwah dia. Tu yang Nabi ayat tu yang Abu Talib panggil Nabi SAW. Wahai Muhammad, bagilah peluang. Ni pak menekan ni, orang duk hormat ni. Jagalah sama ayat muka aku bahasa kita ni. Depa mai duk jumpa dah ni. Tolonglah berhenti. Sehingga Nabi SAW kata apa? Andai dia letak bulan di tangan kanan, matahari tangan kiri. Kalau mereka boleh letak bulan tangan kanan, matahari tangan kiri, aku pun kata Nabi, aku takkan tinggal kerja ni. Kerja dakwah ni aku takkan tinggal. Kira kerajaan tu boleh letak terus tu, kira hebat tak? Hebat lah kalau boleh buat turun bulan, letak atas tapak tangan, matahari letak atas tapak tangan. Kira hebat dah kerajaan tu. Hebat. Tapi Nabi kata untuk tinggal kerja dakwah ni, tinggal sebar Islam ni, Nabi kata aku takkan tinggal sama sekali, kata Nabi. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama ada aku mati, kata Nabi, ataupun apa? Ustaz jangan duk tanya kami. Tu saya jarang main. Kalau main suka tanya. Tu Nabi SAW. Tapi Abu Talib ni sayang kat Nabi pun, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Memang dia tak pernah sakitkan Nabi.
Dia sayang Nabi lebih daripada Sayyidina Ali lagi, anak dia sendiri. Sayang sungguh. Dia tak tinggal Nabi. Dia pi ke Syam, dia tak tinggal, dia tak percaya ke orang lain. Dia bawa Nabi SAW, dia punya tak percaya ke orang lain, suruh jaga Nabi dah. Dia kata dia sayang Nabi. Tapi akhir kehidupan dia tak beriman dengan Nabi SAW. Allah tak bagi hidayah kat dia. Walaupun sayang, tapi dia tak mau ikut juga. Dua. Yang ketiga malam ni, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Hak ni nak kena ikut contoh. Kan? Itu yang kata tiga Abu. Kan? Dulu orang dah sebut Abu ni asal bukan nombor ni Riyad. Ambil hak tiga ni Sayyidina Abu Bakar ni. Kan? Dia pada buat live bayar. Kan? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ikut contoh Sayyidina Abu Bakar ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut je Nabi SAW ni, apa sudah cerita lah benda-benda hak buruk tentang Nabi SAW. Tak sudah bawa mail lah cerita pelik-pelik apa semua. Dia takkan terima bulat-bulat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau benda tu datang daripada Nabi, dia tak ragu-ragu. Benda tu kalau keluar daripada mulut Nabi, dia takkan teragak-agak untuk percaya. Tu Sayyidina Abu Bakar, dia beriman sungguh, dia percaya sungguh kat Nabi SAW. Dia tak tanya banyak dah Nabi SAW. Sebab tu Isra' Mi'raj, bila orang cerita kat dia, dia kata jika benar daripada Nabi Muhammad, maka dia percaya. Jadi ikutlah buat ketiga ni, Sayyidina Abu Bakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Balik kepada kisah tadi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah diambang sakarat Nabi SAW tadi. Bila Sayyidatuna Aisyah tengok kayu sugi tu kerah, Sayyidatuna Aisyah ambil kayu sugi tu, dia lembutkan dulu. Itu yang kata bercampurnya air liur aku dengan air liur Nabi SAW. Dia ambil, dia lembutkan dulu kayu sugi tu. Kan kita tengok riwayat kan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Nabi nak minum satu gelas. Nabi tanya kat mana tempat isteri Nabi minum. Kan? Kita tanya juga sebab kita nak ubah. Pok hang minum ke mana? Ni dekat sini kan. Bini dia ubah pi duduk belah sini. Dia tak mau tak ubah ustaz, gigi kamu tak gosok. Kan? Bukan kuning ustaz, merah dah gigi. Kan? Contoh. Misai celup sekali dalam tu. Kan? Contoh. Kan? Cerita ni. Itu kita lah. Tapi Nabi masa sihat Nabi pun Nabi tanya, kat mana isteri Nabi minum? Nak minum di tempat yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di hampir kewafatan Nabi ni, Sayyidatuna Aisyah ambil kayu sugi, lembutkan dulu, kemudian bagi kepada Nabi SAW. Nabi pun bersugi. Tu yang dikatakan bercampurnya air liur. Nabi pun bersugi, dan ulama kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini adalah bersugi Nabi SAW yang lebih baik berbanding sebelum ni. Haklah ni yang lah Nabi bersugi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selesai Nabi SAW bersugi, Nabi celup tangan Nabi SAW satu bekas yang berisi air. Dulu saya pernah cerita hak sekerat ni dulu. Nabi celup, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nabi sapu pada wajah Nabi SAW. Kemudian Nabi angkat tangan. Nabi kata, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nabi angkat tangan. Nabi kata, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu ada kesakitannya, kata Nabi SAW. Atau bahasa kita kata apa? Sesungguhnya kematian itu, kata Nabi, sangat sakit. Kata Nabi, sakit, Nabi nak wafat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi doa, dari riwayat dalam hadis Nabi doa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, fi ghamaratil maut,
untuk berhadapan dengan kesakitan ketika mati ni, kata Nabi SAW, bantu aku. Tapi dalam hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi angkat tangan, Nabi kata la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi dongak ke langit. Nabi angkat tangan, Nabi dongak ke langit, Nabi baca satu doa. Sayyidatuna Aisyah yang duk riba Nabi ni, dia nak dengar Nabi baca apa. Suara Nabi tak kuat lah, dia nak dengar Nabi baca apa. Dia dekatkan telinga dia dekat mulut Nabi SAW, dia nak dengar. Sebab tu dia cerita ni mai daripada Sayyidatuna Aisyah. Dia nak dengar Nabi baca apa. Nabi angkat tangan, Nabi dongak ke langit, Nabi duduk atas ribaan, Nabi letakkan badan Nabi atas ribaan. Sayyidatuna Aisyah, Nabi baca apa? Ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Kita duduk dengar tak ni? Dengar. Penutup doa dia imam baca, tahlil kadang di ujung doa dia pun baca. Kita pun baca. Buka dalam Quran pun kita jumpa ayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia adalah ayat Quran. Nah, Nabi baca ni, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi baca ni ma'alladhina an'amta alaihim. Nabi minta Allah himpunkan Nabi SAW bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat atas mereka. Nabi SAW, Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, minta Allah himpunkan Nabi dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat atas diri mereka. Kita tak minta, adakah kita ni lebih hebat daripada Nabi? Nabi minta di antaranya siapa dia? Minan nabiyyin, minta dihimpunkan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang benar, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua, golongan kedua. Nah, yang ketiga, wasyuhada, minta dihimpunkan bersama dengan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Habis empat ni Nabi minta, Nabi sambung, Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ni Nabi duk angkat tangan ni. Waktu tu Nabi duk angkat tangan, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi yang maksum, yang Allah pelihara dosa, Allah jaga daripada dosa, tak ada dosa pun Nabi ni. Tapi Nabi ajak kita, hak tak ada dosa ni pun Nabi diambang sakarat, Nabi angkat tangan. Nah, Nabi minta, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah, kasih ke aku, bagilah kasih sayang Allah ke aku ni. Allah ni wallahu ghafurur rahim, Allah ni maha pengampun, Allah ni maha penyayang. Tapi pengampun Allah, penyayang Allah, Allah nak kita yang minta. Kita minta ampun ke Allah, nak kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memang maha pengampun, tapi kalau kita tak minta ampun, Allah takkan ampun dosa kita. Kita dengan mak kita pun kita ada dosa. Kalau kita tak minta ampun dengan mak kita, walaupun mak kita secara umum dia kata mak maaf dah hang, tapi yang tu umum, kita ada dosa yang khusus dengan mak kita ni. Kadang-kadang mak kita duk simpan, ayah kita pun simpan, tapi kita tak minta. Hak khusus tu tak minta pun. Tu yang kadang-kadang ada hijab, kita tak lepas. Hidup kita duk gelisah aja, tak tenang je. Ada yang khusus kita buat dulu, kita pela, kita tak minta. Tak minta ampun dengan mak kita, dengan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu dosa kita dengan Allah. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka seluas-luas pintu taubat, Allah bagi seluas-luas keampunan kepada kita. Sebelum nyawa kita sampai kepada kerongkong, kepada halkum ni, Allah buka, mintalah. Pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, minta, dengan sia-siakan peluang yang Allah beri kepada kita ni. Takut nanti kita menyesal.
termasuklah saya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita tak boleh kata saya tak ada dosa. Bohong. Ulama dia kata saya tak ada dosa, tok guru kata saya tak ada dosa. Tak, bahkan mereka ni ulama, tok guru ni, boleh jadi mereka ni lagi takut dengan dosa mereka, lagi duk menangis depan Allah ni. Walaupun mereka ni tok guru, ulama, orang alim, ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, boleh jadi mereka ni menangis lagi banyak daripada kita. Kita duk kata sebab apa tok guru nak menangis banyak, orang alim nak menangis banyak, ulama nak menangis banyak. Pasal apa? Depa ni orang alim kot, ilmu banyak kot, orang soleh kot. Sebab apa depa nak menangis? Depa takut dosa. Sebab takut dosa itulah mereka menangis. Takut Allah tak ampun dosa mereka. Hidup mereka ni duk fikir pasal dosa yang mereka buat. Siapa yang kata kita ada dosa? Nabi. Nabi kata kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kata Nabi, melakukan dosa, melakukan salah, yakni dosa lah maknanya di situ. Wa khairul qatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kata Nabi, at-tawwabun, iaitulah mereka yang bertaubat. Kita jangan duk katalah saya tak ada dosa, ustaz. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Cuma beza kita ni, dosa kita kecil atau besar, dosa kita ni sedar atau tidak sedar, tu aja. Tapi nak kata ada dosa ni ada tak? Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ya ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri doa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah rahmati aku. Di hujung hayat Nabi tu saya suka nasyid dululah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya pun tak ingat kumpulan apa, tapi sukalah nasyid. Saya tak hafal, tapi melodi tu saya ingat sebab dah hafal dulu ni, zaman sekolah dulu lah, tak ingat dah kan. Dia kata macam mana? Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Tika mengenang ghafarmu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganmu. Mihnahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Faham tak diri dah? Dengan lena sudah kan, faham lena kacau. Kan diri dululah, sallallahu alaihi Muhammad, mudah faham. Mudah faham, dengar pun boleh menghayati dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi doa, sambung lagi doa Nabi. Nabi kata wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, wa alhiqni, pertemukanlah aku dengan Tuhan yang tertinggi. Nabi nak bertemu dengan Allah, Nabi nak balik kepada Allah. Allahumma rafiqal a'la. 3 kali Nabi ulang hak ujung ni. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, kekasih yang tertinggi. Walaupun Nabi sakit, tapi Nabi rindu nak kembali kepada Allah.
Nabi rindu nak bertemu kasih Nabi SAW dalam sakit Nabi tu, sehingga tangan Nabi jatuh tangan Nabi SAW, maka wafatlah baginda Nabi SAW di ribaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berakhirlah ayat baginda Nabi SAW, yang bila mana dia bawa Islam, orang kecam dia, orang hina dia, orang buat macam-macam kat Nabi SAW. Bila nak wafat, Allah uji lagi Nabi SAW. Allah bagi sakit kat Nabi. Allah bagi sakit kat Nabi, Allah uji lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sakit yang teramat sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah nak kita tengok, Allah nak kita ikut ni. Macam ni Nabi ni Nabi lalui benda ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi lalu benda ni. Nabi rasa begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita umat Nabi? Adakah kita tak mengenang pengorbanan jasa Nabi SAW untuk sampaikan Islam, sampaikan dakwah Nabi, sehingga hari ini kita dapat nikmat iman, nikmat Islam. Maka biarlah rindu tu berkekalan dalam hati kita ni untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW di syurga nanti, insya-Allah. Simpanlah rindu tu, biarlah berkekalan. Jangan hanya seketika sahaja rindu tu untuk Nabi, tak. Biarlah berkekalan dalam hati kita ni, sebab kita rindu sungguh nak jumpa dengan Nabi, sebab kita tak pernah tengok Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, ibu tak pernah tengok pun. Kita teringin nak tengok. Dah dunia ni Allah tak bagi peluang tu kat kita. Dalam mimpi kita pun Allah tak izinkan Nabi tu datang. Mudah-mudahan akhirat nanti, sebab rindu kita yang kuat kepada Nabi, sayang kita, cinta kita yang kuat kepada Nabi, mudah-mudahan Allah izinkan kita lah untuk bersama dengan Nabi SAW, dan boleh tatap wajah mulia baginda Nabi SAW pada waktu dan ketika tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ya ayuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah kalau ikutkan malam ni, kita akan masuk pada bab 23 berkaitan dengan sifat pemaaf Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun kita tengok sebenarnya kisah ni pun ujian kepada Nabi. Peristiwa al-ifk, yakni satu peristiwa yang ada cerita dalam kitab sirah berkaitan dengan tuduhan dusta ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Nabi melengung. Allah tak turun wahyu. Tu nampak Allah uji Nabi. Allah tak turun wahyu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melengung Nabi SAW. Nak buat apa ni? Orang tuduh ummahatul mukminin Sayyidatuna Aisyah berzina, isteri Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memanglah kita tak nafikan ayah-ayah, antara kelemahan orang lelaki ni wanita. Macam Abu Lahab, dia duduk kuat dengan siapa? Isteri dia bantu dia untuk menyakiti Nabi. Zaman Fir'aun, bayi lelaki semua dia arahkan bunuh. Sebab dia dah dapat berita dah, akan lahir nanti satu orang yang dia ni akan diangkat menjadi Nabi. Bila Nabi ni lelaki, sebab tu bila lahir je semua dia akan bunuh bayi lelaki. Zalim tak? Zalim. Tapi Allah takdirkan. Kan Allah takdirkan. Hak dia bunuh lah kali bayi, satu orang bayi lelaki ni diambil oleh isteri dia sendiri. Bawa masuk tak dalam istana dia. Dia nak bunuh tak? Dia nak bunuh juga. Tapi tu kata kuasa wanita, kan? Bini dia pujuk dia, kan? Bini dia pujuk tak lepas habis, doa bang, jahanam. Kan? Bolehlah bang, jahanam. Tu yang last kali hak lain dia bunuh, hak menjadi nabi tu bakal menjadi nabi, dibesarkan dalam istana dia.
Nampak? Kita tak nafikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kuasa wanita. Dan mereka cuba nak melemahkan Nabi ni dengan tuduhan palsu ke atas isteri Nabi. Sebab kekuatan orang lelaki ni pun, tulang belakang orang lelaki ni pun isteri wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kisah ni, hadithul ifki, tuduhan palsu ni dalam kitab sirah ada. Kita baca ni sallallahu ala sayyidina Muhammad dalam Quran. Allah cerita surah An-Nur. Ibu-ibu boleh balik buka surah An-Nur ni 11 hingga 19. Hak kita baca ni 22 kan. Kisah tu ada 11 ayat 11 ayat 19 Allah dah cerita dah. Cuma dalam kitab kita ni ayat 22 berkenaan tuduhan palsu ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuduh dia berzina. Tuduh Sayyidatuna Aisyah ni melakukan perbuatan terkutuk. Yakni terkutuk tu maknanya berzina. Zina. Dia dihukum dalam Islam kan. Tuduh orang berzina ni. Dia kalau tak boleh buat main saksi kan, saksi tak boleh buat main, dia kalau tuduh kena ada saksi. Tuduhan zina ni. Sebab tu kalau kita tengok di hujung ni nanti mereka ni akan dikenakan satu tuduhan, hukuman. Orang panggil tak baca lagi tu. Ada dalam buku tu 63, Ustaz 63 dalam kurungan tu. Qazaf. Dia satu lagi juga, tapi qazak. Orang panggil qazak tu kan. Qazak. Ain, kalau ajar Arab dia ain, qazak ni. Qazak ni apa dia? Qazak ni orang buat passion rambut tu. Hak dilarang oleh Nabi tu qazak. Qaf Zai, panjang tu kan, Zai Ain. Tapi bila eja Melayu kan orang buat Q A Z A koma atas tu, kita dah baca qazak kadang-kadang kan. Arab qazak. Perbuatan qazak ni orang dak buat fashion, mencukur sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian secara mutlak. Tu yang dicerita, yang diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Makna qazak apa? Pendek kata, fashion rambut orang duk buat lah ni lah. Hak duk cukur tepi lincin simpan atas saja. Hak duk buat lain pula kat tengah ni apa semua kan. Tu tak kira lagi ada buat macam dengan tapak dam. Kan sejemput tahun ni. Sebab tu Nabi SAW bagi amaran rambut bayi nak cukur semua, atau nak biar semua, jangan buang sikit. Kan? Ni buang sikit ya. Kan? Nak cukur semua, nak biar semua. Tu qazak. Hak ni qazaf dalam bab ni. Saya baca sikit ni sebab saya tak mau baca lagi. Tu yang baca sikit tu. Tak mau baca lagi, kita baca akan datang lah. Kan? Kita baca akan datang. Sebab kisah ni panjang, kita jangan terburu-buru. Kan? Kalau dulu dengar Menteri JKR kata kan, jangan terbulu-bulu. Dia pun tak ada dah. Kan? Dia pun tak ada dah. Kan? Anak-anak muda hisab dada. Tu dia kan. Kita dah dengar apa dia kata. Dia pun tak ada. Tapi dia punya menteri waktu tu sangat menghiburkan kita bila dia cakap. Kan? Jadi insya-Allah kisah ni kita nak baca secara tenang-tenang, tak mau kelang kabut. Kita nak cerita perjalanan ni, kita nak buka sikit kitab sirah, kita nak tengok sallallahu alaihi Muhammad. Dan bila Sayyidina Abu Bakar akur dengan ayat Allah, dia kena bayar kafarah kan. Sebab dia bersumpah dia tak mau dah bagi bantuan. Dia selalu bantuan dekat satu orang, tapi sebab satu orang ni terlibat dalam kes ni, dia tarik bantuan tu. Jadi Allah tegur perbuatan dia. Jadi dia kena bayar kafarah. Sebab tu saya kata kita kena slow-slow lah. Kan? Janji kita faham cerita. Kan? Jadi insya-Allah kita sambung next month lah. Kan? Orang Sydney kata next month. Kita sambung bulan depan lah kisah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong tanda sikit maknanya malam ni kita tak baca pun, kita cuma sekali lalu sahaja. Dan kita banyak kepada perkongsian tentang Nabi sebab duk bulan Maulid Nabi. Saya ambil peluang ni lah untuk cerita, untuk imbas kembali berkaitan dengan Nabi, terutamanya kewafatan Nabi SAW sebagaimana kita sebut tadi. Saya tak boleh baca sangat bab-bab tu tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa ayak mata. Duk cuba kontrol lah. Sebab saya kalau menangis tak boleh cakap terus, itu payah kan. Duk cuba kontrol supaya ayak mata tu sekat dia bertakung aja, jangan dia sampai dia mengalih
kan? Tak boleh nak bayang bagaimana sakitnya Nabi, bagaimana Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Nabi. Bukan kata waktu ni je, dak sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup Nabi, kita tahu dah rumah Nabi, rumah ummahatul mukminin, isteri Nabi pun sampai 3 bulan tak berasap lah. Hadis cerita kan, yang ni tak ada makanan. Kita orang ni kalau nak makan, Allah, pernah dah fikir tak? Kan kadang-kadang lupa, tak pernah fikir apa pasal ni. 3 bulan tak berasap rumah Nabi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu waktu tu Allah uji sampai kan wafat Nabi. Nak wafat Nabi pun Allah uji lagi, sakit yang sangat-sangat sakit Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh main lagi cinta kita kat Nabi ni, tak tahu lah. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan dengan mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah himpunkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Berdasarkan hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Jadi sekadar tu ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik terbaik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, lemah kurang kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga penonton-penonton yang tengok live kan, seandainya saya ada terkhilaf, tersalah, terjatuh baris dan makna sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya bukan mengajar pun, saya main kongsi ilmu je. Dan kalau ada salah tu minta maaf lah. Andai ada manfaat, kongsi-kongsi lah bersama. Tapi kalau rasa ada mudarat kan, berlara je, tak apa, tak ambil pun tak apa. Tak ada masalah apa pun. Cuma kalau benda baik tu buat, mudah-mudahan saya boleh tumpang sama pahala tu insya-Allah masa hidup dan lepas saya mati nanti insya-Allah. Mudah-mudahan mengalir jugalah untuk saya di alam sana. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna min ahli al-'ibad ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.